Dalam satu kesempatan, Al-Habib Lutfi bin Yahya menyampaikan, di antara penyebab kesusahan adalah dosa. Dan dosa pula yang menyebabkan tertutupnya hati. Letaknya segala kesusahan tidak di mana-mana melainkan di hati. Demikian juga iman letaknya di hati. Kesimpulannya tuan-tuan, afwalakum, alhamdulillah. Punca kadang-kadang hati ni terlekat, hati ni tertutup. Sebab apa? Antaranya dosa. Antara sebab lain, susah pun kita letak di hati, iman pun letak di hati. Nak duduk mana benda tu? Dahlah iman letak di hati. Waktu yang sama tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, segala kesusahan, segala kesedihan pun letak di hati. Agak-agak tuan-tuan bekas tu nak tanggung yang mana? Kita baca dulu. Di taman ada bunga yang keharumannya luar biasa. Perfume paling wangi sekalipun tidak bisa menandinginya. Tetapi kerana hidungnya sakit, bau wangi bunga tidak bisa tercium. La ilaha illallah. Betul? Betul tuan-tuan dah. Wangi, perfume ni wangi. Tapi bila mana hidung tersumbat, wangi macam mana pun tak boleh bau. Wangi macam mana pun tak boleh bau. Di manakah silapnya? Maka begitu juga hati yang sakit itu bisa disebabkan su'uzon, berburuk sangka, dengki, dan senang kalau orang lain mendapat musibah. Nah, maka hati yang sakit ini kalau tidak disucikan maka akan mati. Tuan-tuan, kesimpulannya mudah dah. Hati itu sakit. Bila hati itu sakit, kalau kita tak sucikan dia, kalau tak bersihkan hati itu, fokus hati, maka dia akan mati. Hati mati. Kalau kita baca hadis daripada Nabi SAW, berapa banyak manusia ni tuan-tuan, zahirnya hidup, hatinya mati. Contoh yang paling mudah, ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan kepada kita begitu banyak manusia yang zahirnya hidup, tapi hakikat seperti bangkai. Afwan, hamba sebut, ulama sebut, jelas Syekh Zarnuji tersebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak mengaji, orang yang tak nak mencari ilmu, dia kata apa? Ibarat mayat hidup. Ibarat mayat hidup. Kalau tuan-tuan baca kitab Ta'limul Muta'allim, sampai diajar kepada kita, orang yang jenis tak nak mengaji, tak nak belajar ni, bodoh sombong lah kata kita. Afwan lakum, bodoh sombong. Dah lah bodoh, tak nak belajar. Lepas tu dia tak tahu dia tu bodoh. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Maka kata Syekh Zarnuji, orang macam ni, dan dikerat-keratkan tubuhnya, diberi kepada hayawan makan. Bukan saya sebut, tuan-tuan boleh rojok dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Rojok. Ta'limul Muta'allim ni memang kitab pondok, yang siapa-siapa belajar di pondok wajib belajar kitab ni, kerana dia menceritakan adab-adab yang perlu dipelajari, diamali oleh talibul ilmi, orang yang nak belajar ilmu. Jadi maknanya, antara punca hati mati, kejahilan. Jaga dah. Sebab tu tahniah kepada tuan-tuan, tahniah saya ucapkan, yang terus berada setiap pagi hashtag Santapan Rohani, dan juga tuan-tuan belajar pula dengan live yang lain. Bagus, tak ada masalah, teruskan belajar. Sebab kita tak nak zahir hidup, hakikat hati mati. Zahir hidup tapi sebenarnya kita dah mati. Kalau tengok bicara kitab lagi teruk, ibarat bangkai yang hidup. Bangkai mayat hidup. Itulah kita lah kalau jenis tak nak belajar ni, mati habis. Baik. Maka penyebab itu semua adalah ghaflah, lalai kepada Allah. Kerana bahayanya ghaflah begitu luar biasa. Para kekasih Allah, jika lalai sedetik sahaja, mereka akan bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, akibat daripada kita tak jaga hati, akibat daripada kita tak hidupkan hati, akibat daripada hati itu mati, akhir sekali ghaflah, lalai. Lalai. Ingat dah, bagi para-para wali ni, para-para awliya ni, sekali je hati dia, sekejap, sedetik je, lalai, lupa kepada Allah. Oh, dia punya bertaubat tu bersungguh-sungguh. Level kita lain. Level kita bila buat maksiat, baru kita bertaubat bersungguh-sungguh. Level wali-wali ni, siapa dia? Kalian lah. Bakal-bakal wali Allah, bakal-bakal penghuni syurga Allah Ta'ala, kalian lah. Wali-wali belaka ni. Dah. Para-para wali ni, bila dia lupa je Allah, ya Allah, dia punya taubat tu bersungguh-sungguh. Sebab apa? Lalai kepada Allah, ghaflah kepada Allah, satu celaka yang begitu besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Habis. Maka beliau melanjutkan,
pada saat kita lalai kepada Allah, ukiran Allah dalam hati kita akan hilang. Ni satu poin yang saya nak ajar tuan-tuan, saya nak bantu tuan-tuan ya. Tak apa, biar tak ramai, tak apa. Ada rezeki yang lain tu insya-Allah akan masuk. Tuan-tuan dengar elok. Dah, bila kita dah sentiasa lalai, ukiran Allah, alif lam ha yang berada pada hati kita akan hilang. Sekarang ni benda yang saya nak bincangkan ialah, jangan kata kalau kita lalai, kalau kita ghaflah, ukiran tu akan hilang. Yang tuan-tuan perlu tulis di ruangan komen, adakah telah ada di hati aku ukiran Allah? Itu persoalan yang kita nak bincangkan. Ada ke tidak di hati aku ukiran Allah? Allah tu dah ada ke tidak? Dah ada ke belum ukiran pada hati kita perkataan Allah? Ni benda yang perlu kita muhasabah pada hari ni. Yang ni cerita Habib Lutfi ni dah level yang dah ada ukiran. Dan bila mana dia lalai, ukiran tu akan hilang. Macam ukiran dekat batu lah. Lama-lama dia hilang juga. Betul ke betul? Jadi apatah lagi ukiran Allah di hati. Jadi tuan-tuan, belajarlah macam mana kita nak mengukir kalimah Allah di hati kita. Macam mana kita nak mengukir kalimah Allah di hati. Itu benda yang kalian perlu cari dan fokuskan. Dan ingat, saya ulang balik, saya suka ulang benda ni tuan-tuan. Bila sebut ukiran Allah di hati, bagaimanakah caranya? Iaitu dengan zikir Allah di hati. Zikir lafzul zat. Ismu zat lafzul jalalah. Tapi kena ada kaedahnya, kena ada gurunya. Cuma saya nak bagi faham, ilmu ni ada. Ada. Kerana ketika ukiran Allah hilang dari hati, kita tidak merasa kehilangan. Allah, yang ni takut tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni kita kena takut. Sebab apa? Bila ukiran tu mula hilang, kita tak rasa ukiran tu hilang. Allah, yang ni takut. Allah jauh, satu. Yang kedua, yang lebih teruk, kita tak berasa Allah Ta'ala jauh. Tapi semalam saya dah ajar ilmu kan, jangan kita berasa Allah Ta'ala jauh. Kita berasa aku yang jauh. Jangan sesekali kalian merasakan Allah Ta'ala, ya Allah kenapa kau jauh daripada aku? Ya Allah kenapa kau tak dengar doa aku? Tuan-tuan, itu bukan adab kita dengan Allah. Tuhan tak pernah jauh. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku serta dengan kamu di mana kamu berada. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kamu pandang, kamu nampakkan wajah-wajah keesaan, kehebatan Allah. Jauh tak? Tak. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kamu daripada urat tengkuk kamu. Tuhan jauh ke? Tak. Kita yang berasa jauh. Itu adab kita dengan Allah. Jelas. Saya ulang balik. Ingat proses pelajaran yang semalam. Jangan merasakan Allah Ta'ala tu jauh. Tak. Kalau tuan-tuan merasakan Tuhan tu jauh, akibatnya Allah lebih jauh. Habis. Jadi, kebanyakan dari kita mengingat Allah hanya ketika ditimpa musibah. Itu pun hanya sebentar. Betul? Kata Habib Lutfi, kita ni semua ingat Allah waktu musibah saja. Waktu senang jauh sekali kita nak ingat Allah. Sebab tu para wali ni, mereka bila tak diuji, mereka gelisah. Tu beda kita dengan para awliya kekasih Allah. Para awliya bila tak diuji, mereka gelisah. Sebab apa? Tulis dekat ruangan komen. Yang ni ilmu yang kalian akan belajar dalam interaktif Cinta Solat selama 3 hari 2 malam. Ilmu ni powerful tuan-tuan. Powerful. Dia akan mengubah pandangan 360 darjah pada otak tuan-tuan. Benda ni saya takkan ajar secara live. Bukan sebab apa tuan-tuan? Sebab, iyalah, tuan-tuan faham kan ranking ilmu? Bukan semua benda kita boleh cerita kepada orang awam. Melainkan khusus. Puasa pun ada puasa orang awam, puasa khusus, ada khawas, khawabil khawas. Sama juga martabat ilmu. Jadi maknanya, bila mana kita faham tuan-tuan, para awliya ni gelisah. Gelisah. Bila tak ada ujian, dia gelisah. Ni benda saya nak cuba ubah minda tuan-tuan. Saya nak cuba reset kepala otak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan katalah, ya Allah Ustaz, banyak masalah. Solat banyak sangat ujian. Banyak sangat ujian. Kejap tu, kejap datang fikir tu, kejap datang fikir ni. Tuan-tuan, itu semua bukan ujian. Itu semua rahmat. Itu semua rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua tu rahmat. Saya akan bantu tuan-tuan macam mana saya nak reset kepala otak tuan-tuan. Kalau selama ni tuan-tuan solat, tuan-tuan nampak dengar bunyi tu, dengar bunyi ni, seolah-olah semua tu mengganggu tuan-tuan. Tak.
Kalau pada saya boleh bantu, saya boleh ubah kepala otak tuan-tuan. Benda tu bukan mengganggu. Benda tu membantu. Membantu. Ni. Sebab apa? Saya ulang balik. Para awliya, kekasih Allah Ta'ala ni, dia gelisah. Bila tak diuji, dia gelisah. Dia gelisah. Sebab apa? Dengan masalah membantu dia ingat kepada Allah. Tulis dekat ruangan komen. Dengan masalah membantu dia ingat kepada Allah. Jelas ke jelas? Sebab tu para awliya dia gelisah bila tak diuji. Ya Allah, kenapa ni? Mulalah ni dia tanya. Apa dosa yang aku buat ya Allah? Dia tak pandang Allah. Allah tu dekat dia. Lepas tu dia gelisah. Sebab apa? Dengan ujian membantu dia ingat kepada Allah. Maknanya, tuan-tuan, ilmu ni simple je. Keyword yang begitu simple. Dengan ujian membantu kita ingat kepada Allah. Terima kasih Mak Ngah. Mak Ngah dah hadir ICS berapa kali dah. Betul, ujian tu rahmat. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh faham ilmu ni, dengan ujian membantu kita ingat kepada Allah, tuan-tuan akan tersenyum dengan ujian. InsyaAllah. Tuan-tuan akan tersenyum dengan ujian. Semayang lagi best pula. Dulu kalau semayang, contohlah dulu. Waktu tak belajar dulu, konon-konon nak cari tempat yang sunyi, nak cari tempat yang tak ada bunyi. Orang sebelah rumah kita memekak, kadang-kadang pasang TV, dia punya PA system punya kuat. Kita merasakan terganggu. Contoh, dulu kita rasakan semayang tak tenang dan sebagainya. Sebab apa? Suasana bising. Lepas tu, ya Allah, submit, minta ya Allah, aku nak pindah ya Allah, nak cari rumah yang jauh daripada orang. Tiba-tiba Tuhan bagi tempat yang sunyi. Khusyuk ke? Cuma jawab. Ke sama juga? Sama juga. Waktu dulu, waktu dengan bising pun tak khusyuk. Bila dah sunyi, tak ada bunyi-bunyi, tenang je, rumah dekat kampung je, pun sama juga. Tak khusyuk pun. Hati tak boleh ingat kepada Allah senantiasa. Mana silapnya? Silapnya tuan-tuan, kita tidak pandai memandang. Itu kesilapan kita. Kita tak pandai memandang. Sebab dalam pandangan mata ni lah tuan-tuan berada pada apa jua situasi. Sebenarnya dia membantu kita ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Dia membantu. Terima kasih kepada Mak Ngah. Baik, kita sambung sikit lagi. Boleh ke boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau melanjutkan, kata Habib Lutfi, pada saat kita lalai kepada Allah, kita baca dah. Okey. Kebanyakan dari kita ingat Allah ketika musibah. Itu pun hanya sebentar. Berlaku di zaman Nabi SAW. Ni bila hati dah penuh dengan Allah ni. Dah ni kita nak fokus. Ada seorang sahabat yang cacat anggota tubuhnya. Kaki, tangan dan matanya tidak berfungsi lagi kerana luka yang dideranya saat berperang bersama Nabi SAW. Maka para sahabat menangis kerana merasa hiba ketika melihatnya. Sahabat sedih. Ada seorang sahabat ni, tangan, kaki dan mata semua dah tak berfungsi dah. Sebab dulu waktu berperang, maka dia kena tangkap, dia didera dan sebagainya. Lepas tu, sahabat ni dapat balik. Bila dapat balik, dah anggota dia semua dah tak berfungsi dah. Maka para sahabat bila ziarah dia menangis, sedih melihat keadaan yang Allah Ta'ala uji. Maka sahabat yang cacat itu berkata, la ilaha illallah. Dengar tuan-tuan dah, Muhammadun Rasulullah SAW. Sahabat yang cacat tu kata apa? Sama sekali aku tidak merasa sedih. Tak. Sama sekali aku tak rasa sedih. Meskipun tangan, kaki dan mataku cacat, tetapi Allah masih lekat di hati aku. Allah, Allah, Allah. Aku tak sedih. Sebab apa? Tangan aku cacat, kaki aku cacat, mata aku cacat, tapi Allah masih ada lekat di hati aku. Maka apalah artinya kaki, tangan, mata dan telinga yang normal jika Allah tidak ada dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad Zas. Apa guna ada mata yang normal, ada tangan yang sihat, ada kaki yang boleh berjalan, tetapi Allah tidak ada dalam hati. Jadi semoga kita dapat meniru para sahabat Nabi SAW dengan sentiasa mengingat Allah setiap saat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini daripada dua muka surat yang begitu ringkas? Isilah hatimu dengan Allah, 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 pasti kau bahagia. Cuma kesimpulannya belajar. Carilah ilmu ni, tuan-tuan cari dah. Walaupun di mana saja, tuan-tuan cari satu ilmu yang sesuai dengan ilmu tuan-tuan, sesuai dengan usia tuan-tuan. Sebab bila kita dah masuk usia veteran ni, tuan-tuan kena cari dah ilmu-ilmu begini.
Macam mana kita nak belajar berzikir kepada Allah bukan dengan lidah semata-mata. Yang tu dah benda lama dah. Bagus benda tu bukan tak perlu buat, teruskan buat. Tetapi kalau zikir di lidah ni tuan-tuan, itu dipanggil zikir hasanat. Zikir hasanat sekadar zikir buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Kita nak belajar pula, nak update kepada zikir darajat. Macam mana zikir darajat? Iaitu yang zikir tu hidup di hati, dia mula meresap dalam qalbi hati, dia mula masuk kepada bilik sir dan menjadi penapis kepada hati kita. Dan bila mana darah kita berputaran dalam jantung dan jantung mengepam benda ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian darah yang keluar itu hidup dengan Allah, 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 Allah. Sebab ada filter. Filter ni yang mengeluarkan ni. Filter ni kita nak buat tulisan Allah. Buat filter. Jadi jantung ni, sebab setiap darah semua keluar masuk daripada jantung. Jantung tu kan pam. Ni kita nak belajar filter ni. Kesimpulannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu rahsia begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tidak menawarkan dan saya tidak memberikan. Tetapi kalau ada anugerah daripada Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Dengan syarat tuan-tuan nak dan bersungguh. Dan insya-Allah tuan-tuan terus bersama dengan kami dalam circle kami. Dan sekelumit ilmu yang Tuhan pinjamkan sebesar kuman pun tak ada rasanya. Tapi sekelumit ilmu yang Tuhan pinjamkan kepada hamba ni tuan-tuan, yang jahil lagi, fakir dan sebagainya, insya-Allah saya boleh bantu tuan-tuan memahami benda-benda begini. Memahami. Dan sebab itulah dalam program yang kita akan buat 9 dan 10 ni, kepada peserta yang dah hadir NBS online hari tu, ingat NBS Ramadan ni berbeza. Tuan-tuan, belajar tak boleh sekali. Kena keep forward belajar. Kata orang Jawa, repetition is mother of success. Hari tu dah belajar boleh ingat ke? Tanya diri sendiri. Hari tu dah belajar, dah amal ke? Susahlah ustaz. Allahu Akbar. Kepada Hajah Zihan, sabar dulu. Biasakan dengan minda yang sihat. Jangan kata susah. What you focus will expand. Kalau kita fokus susah. What you focus will expand. Dan saya nak jawab mudah saja kepada Zihan bin Abbas dan mewakili kepada semua. Dengar dah. Kenapa tuan-tuan merasa susah tak boleh zikir dengan hati? Yang pertama, tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan tak ada tahu, tuan-tuan tak ada technical cara macam mana nak zikir dengan hati. Itu satu. Memang nampak susah. Benda dunia pun tuan-tuan tak ada ilmu, susah. Nak buka tayar pancit. Tuan-tuan nak tukar sendiri. Tak payah call towing lah, boleh tukar sendiri. Peralatan semua ada. Tuan-tuan nak tukar tayar pun kena ada ilmu. Banyak orang silap. Dia pergi jack dulu. Bila jack, nak buka skru tak boleh lah, tayar berpusing. Sepatutnya kita buka skru, longgarkan dulu skru. Dah agak-agak skru tu longgar, baru kita jack naik. Bila dah jack naik, kereta dah menaik. Lepas tu, Allahumma salli ala Muhammad, tayar tu kita dah boleh goyang-goyang sedikit, barulah kita longgarkan skru. Dunia pun perlukan ilmu, itu satu. Yang kedua, yang jadi susah sebab apa? Tak ada guru. Maaf tuan-tuan Rasulullah SAW bermula Nabi dapat wahyu sampai Nabi wafat, Nabi tak lekang dengan mursyid. Nabi tak lekang dengan guru dia, Jibril AS. Nabi tak lekang. Sama juga live kita, tuan-tuan dah kena ada guru yang khusus. Dua. Yang ketiga, yang ni jawapan yang paling tepat dalam nak memahami kenapa susah. Sebab kita tak ada circle. Tuan-tuan circle, suasana, benda yang paling banyak membantu improvement kehidupannya kita. Kalau kita berada pada orang-orang yang berzikir, kita akan sentiasa berzikir. Benda ni saya tak perlu syarah panjang, tuan-tuan boleh hurai sendiri. Tuan-tuan boleh hurai. Tuan-tuan baik, mulut tak cakap banyak. Tetapi banyak saya jumpa, bila dia berkahwin, kenal suami, hidup pada circle yang baru, la ilaha illallah, tiba-tiba dia boleh berubah. Sebab apa? Circle mempengaruhi. Sama juga, dia ni dulu orang yang tak banyak cakap, tapi bila belajar di college, berkawan dengan orang macam ni, circle mempengaruhi diri dia. Sama juga tuan-tuan, kalau kita nak hidupkan zikir di hati, kena ada circle. Circle ni penting. Sebab Nabi sebut alaikum bil jamaah. Kamu ni kena hidup dalam jamaah, circle.